pertanyaan seterusnya, saya ingin menjumpa Yang Berhormat Puan Jun, Hulu Selangor. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 8. Sila Menteri Alam Sekitar dan Air untuk menjawabnya atau timbalannya. 3 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Ketua Dewan dan juga Puan Jun yang sudi bertanyakan tentang persoalan mengenai pembudayaan gaya hijau ataupun green lifestyle dalam kebiasaan pasca atau post pandemic COVID-19. Tahniah juga saya ucapkan kepada Yang Berhormat kerana begitu cakna atau prihatin tentang isu alam sekitar dan juga isu green lifestyle ini. Untuk makluman Dewan sekalian, Kementerian Alam Sekitar dan Air amat sedar bahawa ketika berlakunya pandemik COVID-19, bumi kita kelihatan seperti berehat daripada aktiviti-aktiviti pembangunan dan pengeluaran karbon secara besar-besaran. Sebab itu kita dapat lihat langit semakin cerah, air semakin jernih dan juga udara juga semakin segar. Dalam usaha kita untuk membudayakan amalan atau budaya green lifestyle ini, dalam kebiasaan hidup rakyat Malaysia, perkara yang amat penting yang perlu diberikan penekanan dan dititik beratkan oleh kita semua melalui Kementerian KASA ini adalah berkaitan dengan perubahan mindset atau pemikiran. Untuk itu, bagi memastikan bahawasanya perubahan pemikiran ini dapat dilakukan secara tuntas, maka Kementerian Alam Sekitar dan Air telah pun mempergiatkan usaha untuk mempertingkatkan pengetahuan dan kesedaran ataupun dengan izin knowledge and awareness mengenai green lifestyle ini. Dan ini bermaksud rakyat perlu difahamkan dan disedarkan bahawa pembangunan yang pesat berlaku pengangkutan, sistem pengangkutan dan infrastruktur serta pembangunan yang berlebihan di bandar-bandar di seluruh negara akan mengakibatkan lebih daripada 90% pelepasan karbon ke udara di sekitar bandar-bandar utama. Justru itu saya menyarankan agar kita perlu memulakan amalan-amalan hijau dan aplikasi teknologi hijau di dalam persekitaran bandar, pengangkutan bandar, infrastruktur dan juga bangunan serta segala-galanya agar gaya hidup hijau ini dapat dilaksanakan dan dibudayakan. Selain itu, Yang Ketua Dewan dan juga semua ahli Dewan, kempen-kempen kesedaran dan awareness ini mengenai green lifestyle ini akan dilaksanakan secara berterusan. Sebagai contohnya, inisiatif yang sedang dilaksanakan oleh Kementerian Alam Sekitar dan Air melalui program dikatakan sebagai program Green Campus Tour. Dan ini merupakan satu program kesedaran yang diterajui oleh KASA khusus untuk golongan mahasiswa di universiti-universiti awam di seluruh negara yang telah dimulakan pada 26 Jun 2020 di Universiti Sains Malaysia. Kempen di kampus ini adalah penting kerana ini adalah salah satu daripada usaha untuk memastikan kita dapat menyedarkan golongan muda tentang pentingnya green lifestyle ini. Dan ini akan memberikan satu nilai tambah kepada masyarakat kerana golongan mahasiswa ini adalah golongan yang dikatakan sebagai katalis atau pemangkin dalam masyarakat. Dan sekaligus ini akan memastikan kita dapat memudayakan warga universiti kepada satu budaya yang berkaitan dengan green lifestyle yang lebih kepada budaya green campus ataupun low carbon campus. Dengan izin. Terima kasih Tuan Menteri. Sila Hulu Selangor. Soalan tambahan pertama. Terima kasih ya Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih atas jawapan yang diberikan. Kita sedia maklum bahawa kita semula plastik juga adalah salah satu budaya gaya hidup hijau. Namun negara kita masih dihantui pemasalah kilang perprosesan plastik dan logam kita semula yang beroperasi secara haram. Oleh itu, adakah kementerian bersedia untuk melaksanakan tindakan drastik seperti mensenderaikan hitam pemilik kilang sama ada serta memotong bekalan elektrik dan air semasa membuat tindakan bersepadu bersama dengan PBT yang dilakukan bagi memastikan masalah ini dapat dibanteraskan secara total. Dalam usaha kita mengurangkan pengeluaran karbon yang mencemarkan alam sekitar adalah salah satu usaha untuk membudayakan gaya hidup hijau. Oleh itu, adakah kementerian bersedia untuk mengimplementasikan
mengimplementasikan sebagai contoh program Hari Tanpa Kenderaan menjadikan satu cara wajib untuk dilaksanakan secara berkala di negara kita sebagai suatu usaha dalam mengurangkan pelepasan karbon secara bersepadu, dan juga untuk menggalakkan rakyat untuk bercucuk tanam. Dan adakah kementerian mempertimbangkan cadangan usaha supaya satu kampung, satu tanaman khususnya di kawasan luar bandar sebagai satu usaha bersama rentas kementerian bagi menghijaukan kembali alam sekitar? Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Sila Timbalan Menteri, 1 minit. Terima kasih atas soalan tambahan berkenaan. Memang kita di pihak kementerian Alam Sekitar dan Air begitu konsisten dalam usaha untuk memastikan penguatkuasaan dibuat ke atas sebarang bentuk penyalahgunaan ataupun sebarang bentuk kegiatan yang dilakukan oleh mana-mana kilang, tidak kira sama ada kilang plastik ataupun apa kilang sekalipun, selagi ia melanggar peraturan alam sekitar, maka ia akan dikenakan tindakan. Dan dalam hal ini saya suka memberitahu Dewan bahawa telah terdapat lebih daripada 200 kilang plastik haram telah pun ditutup oleh pihak Kementerian Alam Sekitar dan Air melalui usaha dibuat secara berterusan dan usaha dibuat secara kerjasama di antara Jabatan Alam Sekitar dan juga agensi-agensi yang lain. Dan dalam hal ini juga saya ingin mengambil kesempatan untuk memberikan ucapan tahniah dan terima kasih kepada PBT yang juga telah bekerjasama dalam memastikan operasi kilang-kilang plastik haram ini juga telah dapat ditutup. Untuk soalan yang kedua, iaitu sama ada kita bersedia atau tidak untuk mengadakan hari tanpa kenderaan dan sebagainya, itu adalah satu usaha yang baik. Saya yakin insya-Allah bila sampai waktu dan ketikanya kita akan bergerak ataupun berusaha untuk memastikan ia dapat dilaksanakan dengan berkesan. Dan juga inisiatif satu kampung, satu taman untuk menghijaukan alam ini, saya fikir adalah satu usaha yang harus disahut dan saya yakin kementerian kita di bawah Yang Berhormat Menteri Alam Sekitar dan Air akan memastikan ianya dapat dilaksanakan sebaik yang mungkin, insya-Allah.